Warahmatullahi wabarakatuh. Wirdul Imam Ali Abu Bakar As-Sakrani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni ihtattu bidarabillah tuluhu ma syaa Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يدلع ولا في جبل يطلع
بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, menjadikan kita mampu bernyawa, bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera, dan Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kita minggu ini bersama-sama membukakan kitab Pelita Penuntut terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allim bagi Al-Alamah Asy-Zarnuji. Jangan takut tengok kitab jawi. Kadang orang takut ni live ni, kadang on live ni tengok. Kalau live ni orang nampak kitab jawi je berat, orang kata. Dia tak berat, dia mudah, cuma kita tak biasa. InsyaAllah dengan kita belajar, InsyaAllah kita akan biasa. Tak izin sikit ada live sikit InsyaAllah. Yang live jangan lupa tap screen, share dan juga follow jika belum follow InsyaAllah. Buka surat berapa? 49. Oh lama 49 sikit. Lama 49. 49 7 baris daripada bawah. Cerita apa ni Ustaz? Kita berada pada fasal menyatakan berkenaan wara' dalam mempelajari ilmu. Bila kita nak belajar, kena wara'. Wara' ni apa dia? Tidak melakukan perkara haram dan apatah lagi perkara syubhah. Syubhah pun tinggal. Jadi dengan itu ilmu akan jadi berkat, mudah dapat dan dapat mendapat manfaat oleh ramai orang. Kadang ramai orang sekarang belajar ilmu nak tunjuk pandai, lepas tu tak berkat. Kita belajar ilmu nak rasakan diri kita tak pandai, nak rasakan diri kita ni banyak benda kita tak tahu, lalu kita belajar. Yang masalah ni rasa banyak tahu, tu susah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muka surat berapa baris? 7 baris daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksud apa tu? Syair di atas, baca atas jugalah. Tak sedap baca syair, maksud dia macam mana? Terang tiada berhajat pada mensyarahkan, tak tahu nak syarah apa ni. Mai dengar syair dia dan berkata ia pula. Berkata ulama ni, tak sah saya
yang mengatakan siapa dia? Al-Syekh Al-Jalil Al-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Ni kita belajar ni berlandaskan daripada kalam para ulama. Kita kena ngaku kita tak pandai. Itu baru boleh dapat berkat. Ini zaman sekarang ngaku pandai, tak faham pun buat-buat faham. Macam berlaku perdebatan di atas Salman dengan Piu Faiz. Tengok 5 jam. Tengok. Uish, habis. Mantap. Faham. Dia bicara berkenaan perkara fardu kifayah tu. Dia bicara berkenaan ta'alluq. Sebenarnya asas dia tu bukan tinggi sangat, cuma nak pegang pada satu perkataan, definisi yang difahami berbeza. Tu je cerita dia. Batu Salman dia tak puati, dia tak faham. Macam Piu Said kata tu nampak betul lah tu. Cuma mungkin kesilapan nak memahamkan orang susah juga. Dan kaedah yang digunakan guna istilah Arab. Mesti Arab orang awam pun lagi tengok rasa tak faham tu. Dan sebenarnya boleh bicara dengan kaedah yang mudah, simple, tapi biasa kan nak nampak debat ilmiah guna istilah yang tinggi sikit. Tu je cerita dia tu. Cuma kalau kita yang belajar sikit-sikit lah, yang belajar sikit-sikit sifat 20, sifat idraki tambah sikit yang belakang kan, kita aja sifat 20 kan tu. 20 tu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Dan termasuk 20 sifat tu dia tak bicara tentang idraki dan takwim. Dia ada bicara lagi tu. Jadi yang diambil tu benda yang paling belakang tu, yang ada bicara tentang idrak dan takwim. Dan membicarakan berkenaan ta'alluq. Benda tu simple je. Faham? Dia ada cerita pasal siapa yang berkata makhluk, macam ni kata, siapa yang berkata sekarang ini makhluk bergerak, lebih kurang gitu kan, faham? Ialah salah. Sebab apa? Sebab kefahaman dia adalah tidak boleh kata ni tak faham ayat dia. Dia kata macam mana? Tak boleh kata sekarang ni perkara baru. Dia kata nak kata gitu. Salman katalah. Dia kata benda sekarang berlaku ni tak boleh nak kata benda baru. Dia tak faham tu. Sebab tu ta'alluq pada qudrah pecah 7. Tak apalah tu. Sebab belajar. Dia sebenarnya tak faham pada definisi tu je. Dan sebenarnya orang awam pun tak perlu sampai ke arah itu. Orang awam ni yang usul Israel 50 sifat tu dah settle dah. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Allah. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Allah. Tak faham tentang takwim, idrak pun tak ada masalah. Dan apa yang kita pegang satu je, kita tidak meletakkan Allah Ta'ala itu dengan sifat kekurangan. Tu je. Tapi nak faham tidak meletakkan Allah berada pada perkara kekurangan, kita nak menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan, kena belajar sifat 20. Kalau tidak tak nampak. Tu je cerita dia. Tu dia. Okey. Dia kata Allah mendengar, melihat sekarang ni perkara baru. Ya itu dia kata. Kalau siapa kata Allah mendengar dan melihat sekarang ni perkara baru, dia tak faham secara zahir dan hakikat. Zahir pada makhluk tu perkara baru. Hakikat di sisi Allah itu qadim. Tu je. Tentu je. Nak tanya tangan pusing 3 kali apa maksud dia? Yang tadi tu sur pagarkanlah. Itu pun kita tak buat kalau ulama tak suruh. Bukan reka sendiri ustaz reka apa? Bukan. Itu ada dalam kitab
Syawarikul Anwar. Boleh rujuk dalam kitab Syawarikul Anwar. Itu dikatakan bila membacakan surun sur, maka perlu dilakukan seolah-olah meletak isyarat memagarkan diri. Banyak ni cerita. Banyak ni soalan ni. Ya, pada Maturidi memang sifat ma'ani 9 termasuk idrak dan takwib, tapi kita Asy'ariyah. Kita sebenarnya kalau dah cukup dengan tu dah cukup dah Asy'ariyah, pegang aja kan. Oh ya, tak tahulah orang sekarang kan. Betul. Yang penting Salman Ali ngaku Asy'ariyah benar. Tak dikata apa lah. Betul dah tu. Jadi Asy'ariyah ni memang tepat dah. Dan dia masalah gini, dia orang kata Asy'ariyah ni susah. Itu je masalah dia. Susah sebab tak belajar. Macam ABC kan dalam masa kecil. Kita umur 5 tahun baca ABC, senang ke susah? Boleh baca tu? Tak boleh. Nak ingat juga ikan ni bentuk dia macam mana bentuk dia. Nak keluar perkataan BA bu BA bu BA salah. Tak bunyi. Sebab apa? Tak biasa. Dah biasa senang cerita. InsyaAllah. Okey. Sambung. Dah tak apalah, biar ke dia lah. Dan kalau siapa tengok tu senang dia. Maksudnya ada buku saya yang apa panggil tu, Cahaya Tanpa Batasan. Kalau dapat tu settle lah tu, ada penjelasan tentang qadim tu apa dah ada. Dia tak faham kan kat situ. Ada penjelasan kat situ kalau nak boleh tengok. Ada kan? Ada buku saya. Ada kan? Buku Cahaya Tanpa Batasan tu, yang warna hitam, yang saya susun tu. Yang buat. Tak apa. Itu ada dah tu. Kita ada cerita. Tak apalah nanti. Dia bukan cerita apa, nak bagi tauhid ni bukan benda main-main. Penting, tapi tengok pada keadaan macam mana. Pada fardu ain, orang awam cukup bicara fardu ain. Nak lebih memang jalannya belajar lebih. Nak belajar lebih kena cari guru yang betul. Bukan cari guru Wahabi yang memang tak jadi ya. Tak. Kalau nak belajar Asy'ariyah kena cari guru Asy'ariyah. Baru faham. Betul dah kata Faiz tu. Kalau tak faham insya-Allah. Ada belakang ni sifat samak, basar, ta'alluq ni semua ada cerita. Ada juga orang tanya, ilmun. Adakah Allah Ta'ala bersifat ilmun? Dan kita faham, bila kata sifat ilmun, apa perkara yang dita'alluki pada sifat ilmun? Sikitlah, ambil sikit biar faham. Boleh sikit Tauhid sikit hari ni, bagi faham sikit. Apa ta'alluq? Ni boleh buka pada muka surat yang ke-81. Kita bagi rajah nak faham ta'alluq sifat ilmun. Ta'alluq sifat ilmun inkishaf. Bentuk dia inkishaf. Kena pada siapa? Kalau sini wajib akal, harus akal, mustahil akal. Dah macam mana tu? Wajib akal dan mustahil akal, iaitu pada sisi Allah. Wajib pada Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun, iaitu jelas terang nyata segala perkara pada zatnya. Faham tak? Faham kan? Dan mustahil, Allah tidak mengetahui apa yang ada pada zat dan sifatnya. Itu pada mustahil dan wajib akal. Adapun harus akal, makhluk. Makhluk perkara apa? Zahir, bicara zahir. Ialah dia kadang-kadang ta'alluq ni satu perkara. Dia ni boleh tak kita kata, ni ada soalan betul. Boleh tak kata kita ni qadim dalam ilmu Allah? Kita qadim, makhluk qadim. Jadi tak? Tak jadi.
Tak jadi. Tak jadi. Qadim, dalam buku ni pun ada. Siapa ada buku ni tengok pada muka surat. Semua kita dah tulis dah. Ni, bab kidam. Sifat kedua, kidam. Ni siapa ada buku ni boleh buka. Yang dalam live ni sekarang baru orang lama-lama dah ni semua. Tapi tak apalah, tanya bagus soalan ni. Cerita dia sekarang, artinya tengok ni, ayat ni. Tengok muka surat 50. Siapa ada ni? Ada tak? Ada. Muka surat 50 tengok. Kedua-dua perkataan tidak boleh dipakai kepada makhluk. Perkataan apa? Qadim dan azali. Ingat, perkataan qadim dan azali tidak boleh dipakaikan kepada makhluk. Mudah dipaham ke susah? Kenapa? Qadim iaitu sejak tiada mula. Tidak semula, sejak azali, sama juga, sejak tiada mula. Maksudnya apa? Sejak masa belum dijadikan. Tu je cerita dia. Tak. Jadi boleh faham gitu je, relax, tenang-tenang ni. Maksudnya apa? Bila kata makhluk qadim, kena tak? Tak kena, tak boleh. Tu je, senang faham. Boleh. Bila kita kata tadi soalan macam ni, dia kata apa? Boleh tak kata kita qadim dalam ilmu Allah? Kita tu tak boleh pada makhluk, tapi Allah sudah mengetahui tentang segala perkara yang berlaku pada makhluk sejak azali lagi. Sebab itulah ta'alluq pada ilmu apa dia ta'alluq dia? Tanjizil qadim. Tanjizi apa dia? Telah berlaku, telah terlaksana. Operasi. Saya sebut operasi, senang kau faham. Telah terlaksana ilmu Allah, iaitu jelas, terang, nyata segala perkara sejak masa belum dijadikan. Tu. Jadi cerita dia macam mana? Cerita dia itu kembali bila tadi tanjizil qadim, kembali pada qadim apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bukan ke dia ta'alluq pada mungkin, ta'alluq pada perkara harus akal. Ta'alluq pada harus akal itu dipandang pada zahir yang ada tarikh mula. Macam ginilah senang kata. Saya ada ilmu baiki kereta. Saya boleh tak baiki kereta? Boleh tak? Saya baiki kereta tak sekarang? saya tak baiki kereta. Saya tak baiki kereta sebab apa? Yang kalau sekarang saya baiki kereta, itu maknanya ada tarikh mula lah saya baiki kereta. Cuma sekarang bab ilmu tak sama dengan kudrah dan iradah. Kalau kita faham kudrah, iaitu Allah mengadakan dan mentiadakan segala mungkin. Ta'alluq dia pecah 7. Antaranya dia mula-mula suluhil qadim, lepas tu tanjizil hadis. Tanjizil hadis dia pelaksanaan Allah Ta'ala yang ada tarikh mula, iaitu telah berlaku keadaan makhluk dijadikan. Dan kalau ilmu tak semestinya tak berlaku, tak semestinya Allah Ta'ala kena berlaku bahawa Allah tahu. Tak, dia sejak qadim lagi, sejak tiada mula lagi Allah sudah mengetahui. Senang nak faham ta'alluq ni satu je, nak suci Allah daripada segala makhluk, nak suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Dan kalau kata berlaku tu, Allah tahu. Tahu lah. Dah Allah tahu sekarang ke dulu? Sejak azali lagi. Dan yang sekarang ni orang tahu tak? Tahulah sudah azali lagi. Tak faham tu. Kalau orang tanya macam tu, tak faham tu. Macam tu lah. Yang apa, saya lupa dah. Ada Salman dengan ni. Dia apa? Nafsi kan lawan tu. Nafsi dia sebut. Dia tak faham istilah. Tak faham istilah. Tu je cerita dia. Okey. Itulah, dah cukup dah tu. Alah, kadang-kadang kita guna ayat-ayat tinggi ni yang susah ni cerita. Benda ni dah settle dah. Cuma ginilah orang awam belajar kitab relax-relax tu, faham? Settlekan fardu ain. Ustaz saya tak faham dah bahas ni, tak payah faham pun tak apalah. Settlekan dulu sifat 20 yang asas. Tu je, cukup. Faham
Tu. Ni semua tengoklah nanti. Ni dah cerita dia bab ta'alluq ilmun. Dah settle? Boleh. Ni ada Tuan Rustam. Tuan Rustam boleh faham tak ni cerita ni? Cuba respon. Kalau kata makhluk dalam ilmu Allah. Makhluk bukan makhluk, ilmu Allah yang qadim. Bukan cerita makhluk dalam ilmu Allah, tak timbul perkataan ni. Tak timbul perkataan makhluk dalam ilmu Allah. Makhluk tu bukan cerita makhluk, cerita pengetahuan Allah, sifat Allah. Kena pada siapa? Kena pada zat Allah dan juga pada makhluk. Kena pada makhluk itu ada tarikh mula. Tarikh mula tu pun zahir. Ulama kata tak payah bahas kat situ. Bahas ni yang sebelum tu, sejak sebelum manusia dijadikan, sejak makhluk belum dijadikan. Tu bicara dia. Tu je. Boleh? Jelas. Kita risau juga tak faham. Faham kan kat sini, faham tak? Boleh faham okey. Datang dah faham, okey. Tak apa, nanti kita bahas dalam kelas fardu ain nanti. Kita bahas lagi insya-Allah. Kita ni pelajar kelas fardu ain ni saja je tanya soalan ni. Saja tanya soalan nanti ni gini. Orang-orang ni sabarlah. Kita sedang kelas nanti insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Okey, cukup sama-sama ni kita sebagai aku dah habis dah. Okey. Kita baca syair yang dibacakan atau dibuat oleh Syekh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Dia kata apa? Dan berkata ia pula, taat olehmu dan bersungguh, jangan segannya, jangan malas. Dan kamu kepada Tuhan kamu dikembalikan. Ingat, kita semua akan dikembalikan pada Allah Ta'ala. Dan jangan tidur kamu kerana sebaik-baik makhluknya. Dan jangan tidur kamu kerana sebaik-baik makhluknya sedikit daripada malam barang yang ia tidurnya. Nak cerita mana? Orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang sebaik-baik orang adalah mengurangkan tidur. Tapi jangan tak tidur langsung. Allah jadikan kita malam untuk rehat. Tidur. Kaedah dia tidur awal. Sebab itu kalau di kaedah para ulama, lepas solat isyak dah tak payah banyak cakap dah. Kalau katalah solat masjid dan isyak tu, lepas isyak tu baca, kalau katalah nak balik rumah tu pun boleh. Terus balik ni. Jangan lepak dah. Ni pergi lepak kedaman. Ngopi aja. Makan roti canai sebelah ni. Sate rasa malam ni nak makan sate pula. Susah cerita tu. Kita memang nafsu aja. Kena ngaku lah ni. Tak boleh kata tidak. Memang kita banyak nafsu. Nak makan macam-macam. Lagi malam, lagi nak makan. Itu setan. Dia saja nak ganggu kita supaya tak tidur. Kaedah para ulama letak lepas isyak tidur tu. Tidur tu bukanlah tidur tu macam mana, balik rumah tanpa bercakap banyak, lepas tu buat amalan. Antara baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Waqi'ah, baca surah banyak ni dalam kitab ni sebut ni. Ad-Dukhan ada banyak. So, nanti kita cerita lalu. Saya tak nak ceritakan selalu tu, confirm tak lalu kat sini dah. Nanti. Saya kata nanti. Nak kata apa? Lepas tu amal dengan segala amal yang kita dapat ada guru. Ada? Macam guru saya ada amalan rezeki, tambah rezeki. Baca ya ghani, ya ghani, ya ghani. Baca paling kurang 1111 kali. Kalau nak lebih 4444 kali. Lepas tu baca doa. Tengah saya 11 kali baca doa. Doa apa? Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Apa? Wa aghni min amwan siwak. Tu ada kan? Tahu kan doa tu? Itu daripada mana? Kiai dapat Kiai Ismail Batu Pahat. Ada mana jumpa? Kita Batu Pahat. Dia mengubat pakai kitab. InsyaAllah. Okey, sambung.
Jadi itu tidur terus tidur. Dan ustaz tak layan anak isteri. Sebelum tu layan. La ilaha illallah. Tak, masalah dia tu masa siang tu tak nak layan, nak makan. Susah. Malam lihat dulu. Kan? Bangun pukul apa? Boleh bangun pukul 2, pukul 3 ke apa. Buat ibadat. Faham? Boleh. Tapi kalau tak biasa, jangan terus ambil 3 jam, 4 jam. Tak boleh, dia kena slow. Nanti orang tak dapat istiqamah. Paling mula 6 jam dulu test. Tidur pukul 10, bangun pukul 6 jam. Tidur suang pukul 4 lah. Bangun pukul 4. Tapi tidur pukul 10 lah. Faham? Ni ngopi sampai pukul 12. Macam mana? Takkan tidur kat kedai kopi. Tak jadi. Jadi tidur awal. Kalau kata lepas tu dah biasa, naik sikit 5 jam. Kan 5 jam setengah dia dah. Dari pukul 3.30 naik pukul 2, pukul 3. Lepas tu naik pukul 2. Tapi paling kurang lah, kalau baguslah kita nak rehat kena cukup juga. 4 jam tu dah okey untuk orang awam. Untuk kita 4 jam dah comel dah. Itu bukan 4 jam pun susah tu. 6 jam pun susah Ustaz. Tapi orang kalau dah melanjut usia, saya nampak makin kurang tidur dah betul. Kan? Macam tak sedap sangat nak tidur dah ni. Banyak benda nak buat banyak lah. Tapi kalau orang muda buat tahajud, buat apa, kalau kata ada qada, buat qada dulu. Kalau nak solat dulu. Tapi kalau ada orang tu belajar ilmu, bangun malam buka kitab. Supaya mudah dapat amal dan juga dapat menghafaz kitab-kitab yang dipelajari. Tu cara belajar waktu malam, subuh pagi. Bukan subuh, sebelum subuh. Itu kaedah. Ni anak kita kalau SPM kita tak kisah. Kalau boleh buat ni, memang insya-Allah mantap. Dia kadang-kadang tak payah belajar banyak pun malam tu. Dia kalau kajian, ni kajian saya baca, belajar waktu pagi 80% boleh masuk, berbanding belajar waktu malam 20% je. Faham tak? Orang budak-budak sekarang ni belajar waktu malam kan. Dia habis lepas isyak tu baru buat kerja sekolah ke apa kan. Itu masuk 20% je. Patut suruh tidur dulu, bangun. Bangun tu memang otak dia dapat memang orang kata apa? Tangkap tu cepat. Tu anak kalau ada SPM ke siapa belajar, ni kaedah dia. InsyaAllah. Hafaz Al-Quran pun sama. Tu kaedah dia. Sama. Kurangkan tidur. Maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarahnya. Terang je lah. Mana apa cerita dia ni? Sebaik-baik orang ialah orang yang kurang tidur. Nanti kita lama tidur nanti. Tak tidur juga. Tak tidur juga. Dapat nikmat insya-Allah. Takut dapat azab. Dan sayugia bahawa berkekalan ia akan buka atas tiap-tiap hal supaya mutalaah ia akan dia dan lihat akan dia. Mana kata belajar ni kena berterusan baca. Baru senang. Ni mutalaah ni baca lah. Dikatakan siapa-siapa yang tiadalah buka ke buku? Buka itu pada tangan bajunya. Dikatakan siapa-siapa yang tiadalah buka itu pada tangan bajunya. Buku ni tak buka. Buku ni. Buku bukan buka Dan sayugia buku apa tak? Ada yang Rumi. Tak Rumi. Apa Rumi kata apa? Buka ke buku? Buka Dia kata buka Saya kata buku ni. Saya ingat saya kita belajar. Dan sayugia bahawa berkekalan ia akan buku ni sebenarnya. Buku. Dia kalau ada terjemah dia ada ni juga. Atas tiap-tiap hal, mana segala keadaan dia dilakukan, buku tu dekat tangan. Bawalah ke mana-mana kitab.
supaya mutalaah ia, supaya dia mampu mutalaah, buka buku-buku yang dibaca dan lihat akan dia. Lihat buku lah. Mana lihat buku pula. Kan? Mutalaah buku. Muka surat 49, 7 baris di bawah. Dikatakan siapa-siapa yang tiadalah buku itu pada tangan. Siapa yang tak ada buku kat tangan tu, tangan bajunya, nescaya tiada tetaplah hikmah pada hatinya. Kalau buku tak ada kat tangan, kitab dah senang kata buku ni kitab. Kalau kitab ni tak ada kat tangan, tak ada hikmah pada hatinya. Faham tak cerita ni? Cuba tengok buku dia, ada tak kat tangan kita buku? Tak. Dengar ni bukan saya kata, memang dia kena kat kita ni. Maknanya setiap waktu kalau kita kata kita belajar sesuatu subjek atau sesuatu ilmu, kena ada buku tersebut. Kena ada. Tak dapat tidak. Sebab dia nak tekan kat sini, iaitu siapa yang tiada buku itu pada tangan bajunya, mana pada tangan dia lah, nescaya tiada tetaplah hikmah pada hatinya. Susah dapat hikmah. Boleh faham kata ni? Kena ada lah depan ni. Dan sayugia bahawa adalah di mana? Apa tu? Liput. Fatar. Itu putih, tempat kosong daripada tulisan. Tempat ni lah tempat tulis. Kalau kita ada buku, kan, buku ni, buku daftar, dan bahawa adalah daftarnya itu putih, tempat kosong daripada tulisan. Mana putih kalau bagus, supaya menulis ia, jangan gelap tak nampak apa, kena putih, supaya menulis ia padanya akan barang yang ia dengar daripada mulut-mulut laki-laki yang bijak-bijak. Mana nak kata buku tu kena ada selalu. Macam orang dulu, orang belajar dulu, ke mana sahaja pergi dia pasti ada buku. Kalau orang hebat dulu kan tengok kalau saya dengar masa kecil-kecil dululah, guru besar saya kata, ingat sekarang, kata kalau orang yang hebat dan berjaya ni, dia selalu bawa buku 35. Buku 35 ada ya sekarang? Ada, tapi orang tak beli sangat lah. Orang budak sekarang sebut buku 35 tak kenal. Tahu buku 35? Sekarang tak pada 35. Sekarang macam gadget. Ya, 35 tu ada tapi lupa lah tahu gambar. Lain, ya betul. Dia tak gambar Ultraman. Betul. Kamen Rider. Tak. Betul. Buku 35 tu dia nipis dia petoksa ni. Dia sebab apa? Letak dekat poket. Mana di mana saja pergi, dengar perkataan hikmah, dapat satu ilmu, terus dicatatkan. Tu dalam ni dah sebut cerita dia. Ada orang lama ada buku bawa juga catat hutang. Ni. Tak. Dan bahawa menyertai ia akan khubul, jubul dakwat. Jubul dakwat tu apa panggil tu? Botol dakwat. Atau kalam berdakwat. Ada apa kalam tu memang ada dakwat dalam dia. Macam pen kita lah. Dia kalam kalau kalam saja pensil. Ni kalam berdakwat ni pen lah. Supaya senang ia menulis akan barang yang ia dengar daripada ulama-ulama yang mahir. Dengar terus tulis. Itu cara orang belajar. Batu bila belajar kitab tak dapat tidak kena nulis. Orang belajar kitab tak tulis memang powerful. Sebab kita kadang guru dobek. Tu orang apa?
Guru dobek, anak murid dobek. Perkataan guru tu. Orang dulu memang disiplin mendobek perkataan guru. Sekarang senang dah ada apa? Buku dia ada buku ni, katalah kitab buku teks, dia dah ada buku rujukan. Lepas tu ada hadis syarah. Dia syarah. Tapi syarah pun guru akan syarahkan kau. Ambillah perkataan mana yang tak ada kitab, dobek, masukkan. Yang tak ada kitab, bacalah kitab. Yang lebih-lebih tu. Tapi kalau guru tu cerita tentang kehidupan, kalau jauh sangat tu, tak dobek lah. Dobek apa yang perlu. Contoh, macam kita nak faham tadi apa? Tentang sifat ilmun. Tanjizil qadim. Macam mana? Iaitu Allah Ta'ala sudah terang jelas mengetahui akan Allah Ta'ala segala perkara. Terang jelas segala perkara sejak azali atau sejak masa belum dijadikan. Nak bagi faham macam mana? Seperti kita ada ilmu berkenaan sesuatu. Contoh, kita ada ilmu memasak. Adakah saya sedang masak? Tidak. Dan macam mana keadaannya? Masak tu ilmu. Perbuatan masak itu masuk kepada kudrah. Bicara kudrah. Faham tak dah? Ni bukan kata kena pada Allah ni. Kias. Mudah faham. Mudah faham tak dah? InsyaAllah. Dah azan ke? Belum kan? Bunyi tu. Betul. Kalau dobek, jangan dobek dalam kitab. Ada setengah ulama tak benarkan dobek tu dalam kitab. Dobek dalam buku yang berbeza. Guru saya pun pesan gitu juga. Tapi biasa kalau pondok-pondok ramai dobek dalam kitab. Tengoklah pengajaran guru dia. Kalau kata ada sebahagian macam tu boleh, tapi cantiknya memang ada ni. Ada buku lain. Baru belajar lah nampak. Kata tak belajar gitu. Dia kenapa tak boleh nak contoh dalam kitab? Sebab takut menimbulkan orang kata barakah apa? Hilang barakah pada kitab. Kitab ni kita jaga elok. Jadi bila kita dobek dalam kitab, nanti takut rosak kitab. Rosak kitab. Dan takut kita terubah atau terkena pada perkataan kitab. Jadi bila terkena terubah kitab ni, jadi tak sedap baca. Tu. Buruk pada perbuatan adab. Tapi kalau kata dah tak ada jalan lain, nak buat je lah macam mana. Daripada tak dobek langsung, dapatlah sikit perkataan. Okey. Dan sungguhnya telah kami sebutkan akan hadis Hilal bin Yasar pada barang yang telah lalu. Dah cerita dah sebelum ni. Maka sungguhnya diketahui daripadanya bahawasanya menyertai akan jubul dakwat itu terlebih baik. Kalau boleh bersama ni ada tempat dakwah tu bawa ke mana-mana saja. Itu lebih baik. Yang pakai bulayam tu. Bulayam tu dia cocok tu. Itu terlebih baik. Alhamdulillah habis dah bab warak pada ilmu. Lepas ni masuk pada apa? Fasa menyatakan perkara yang membawa kepada banyak peringatan. Sedap ni. Cerita kuat ingatan. Nanti kita akan masuk pada minggu akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, cukup dulu boleh? Insya-Allah. Kalau soalan nanti tanya pada lagi lain insya-Allah. Tak sempat jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum follow dong insyaAllah.